Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Is punya channel. Untuk hari ini aku ingin bercerita sedikit berkenaan dengan YouTube channel kami yang baru-baru ini dihack, yaitu The Pakcik Channel. The Pakcik Channel ni merupakan macam channel reaction begitulah. Sudah capai tahap 300,000 subscribers dan tiba-tiba pada 24 September yang aku baru bagi tahu hari tu dihack aku punya email. Cerita dia awal-awal tu aku punya Facebook kena hack. Lepas tu segala email tu diubah kepada email yang lain daripada Rusia begitu apa semua tu. Seterusnya lagi masuk ke dalam aku punya Gmail pun kena ubah sekian-sekian gitu, sehinggalah mereka dapat informasi berkenaan dengan aku punya YouTube channel iaitu The Pakcik, yang channel ini masih selamat alhamdulillah. Dan seterusnya mereka menjadikan sebagai account Binance, Binance. Kita gunakan nama ni sikit supaya tidak terkenal lagi begitulah. Kita gunakan Binance YouTube ini. Mereka membuat live, seterusnya ubah semua, dan juga alhamdulillah nasib baik ke semua video 1700 video yang ada pada The Pakcik itu mereka just private, dan seterusnya buat live di dalam Binance ini, dan juga account tu terus hilang lah. Jadi ini merupakan aku punya tips daripada kawan-kawan sendiri yang first kali aku memang sangat panik. Cumanya tips dia sekarang ni korang jangan panik dahulu, okay? Untuk menyelesaikan masalah ini bila kena hack ke, hijack ke apa semua tu, first kali cari dulu kawan-kawan korang yang ada pengalaman benda ni. Kalau tidak dapat, macam aku dibantu oleh Bro Jeb, lepas tu kawan-kawan reaction juga tolong, banyaklah kawan-kawan aku yang tolong bagaimana untuk mendapatkan channel ini semula. First kali yang korang perlu cari ialah pergi kepada tim YouTube. Tim YouTube ni di dalam Twitter. Seterusnya korang try untuk message dorang, bagi tahu yang korang punya YouTube channel di hijack. Jadi dia ada beberapa pemberitahuan ataupun fill out form yang korang perlu comply lah. Ini pemilik siapa, ini apa semua tu. Korang just jawab persoalan ataupun pertanyaan yang dikemukakan oleh tim YouTube itu sendiri. Sesudah itu barulah dia akan berikan korang satu form ini. Inilah fix a hack YouTube account. Maksudnya korang punya Gmail itu, macam aku punya situasi, Gmail aku memang aku sendiri tidak dapat buka langsung, dorang blok habis sekian-sekian gitu. Jadi pergi kepada yang form tadi tu untuk pemberitahuan tentang korang punya email dan juga YouTube dihack oleh penghijack begitulah. Lepas tu lagi seterusnya korang just tengok apa arahan yang dibagi gitu. Try untuk sign in. First kali try untuk sign in korang punya Google account. Sekiranya tidak dapat untuk sign in, korang teruskan kepada bawah sekali ni, need more help. Terus kepada contact us di sini. Contact us di sini baru bagi tahu berkenaan dengan my YouTube got hijack. My YouTube got hijack gitu. Next account hijack. Lepas tu pergi kepada next step. Lepas tu baru dia akan bagi tahu apa-apa semua tu, cara-cara untuk menggunakannya. Kalau tidak dapat juga pergi kepada next step. Seterusnya dia akan buka kepada contact option. Nanti kalau buka ini dia pergi live chat lah pula. Kelebihan kepada YouTube ni ialah YouTube Partner begitu. Dia ada satu live chat itu di mana bila korang bagi tahu masalah korang jumpa korang punya nama channel itu, automatically dia akan bantu korang. First kali, lepas tu sekiranya channel korang tu masih lagi korang boleh dapat, sebagai contoh aku search kepada The Pakcik ni yang sekarang sudah ada. Korang just tekan kepada korang punya channel di sini. Lepas tu cari korang punya nama channel ni. Halo guys, welcome to The Pakcik. Jangan lupa nonton Untuk digunakan kepada pihak YouTube untuk detect kepada korang punya account ataupun sebarang account yang korang pernah screenshot ke bahawa ini account korang. Seterusnya channel ID, channel itu sekian-sekian apa semua tu korang simpan betul-betul supaya dorang dapat bantu korang. Lagi-lagi kalau korang kena hack sekarang ni, korang just gunakan channel ID itu untuk bagi tahu kepada pihak YouTube cara untuk atasi masalah ini. Dan seterusnya baru korang buka lagi macam ni, contoh kontak ni yang tadi aku sudah tunjukkan tadi. Kontak itu untuk dorang akses di dalam dunia YouTube itu, untuk dorang cari apa yang telah berlaku serta fill up form. Fill up form tu nanti dorang akan bagi secara detail tentang peristiwa itu, record lah macam report polis begitulah. Dorang
perlukan beberapa informasi secara private, confidential. Benda tu sangat confidential, jadi aku sendiri pun tidak dapat tunjukkan fill out form itu, kerana fill out form itu hanya dikeluarkan selepas korang buat report apa sekian-sekian. Lepas tu barulah korang disuruh untuk isi segala form tersebut, termasuk segala confidential data daripada korang sendiri ataupun IC begitu, ID, segala verification perlu diletakkan di sana sampailah diorang detect balik kepada korang punya IP address, itu ini apa semua tu, bila last login, di mana selalu login, lepas tu siapa pelaku dia. Contoh kalau pelaku dia korang boleh nampak lagi sekarang tu, korang boleh detect macam tadi tu keluar the Binance lah pula begitu. Seterusnya korang just tunggu daripada diorang punya email sendiri, email kepada yang aktif punya ni lah account. Jadi pada situ korang perlu jawab lagi soalan-soalan. Maksudnya persoalan itu berlaku daripada 5 pagi gitu aku report. Seterusnya dapat jawapan pukul 10 pagi, lepas tu kena buat resubmit form lagi dalam 2 petang itu dapat lagi, lepas tu resubmit balik sehingga 5 petang begitu. Seterusnya submit balik, mula-mula mereka fix aku punya Google account sampai pukul 5 gitulah. Maksudnya ambil masa dalam 5 hingga 10 jam juga untuk fix korang punya Google account. First kali diorang akan fix Google account dulu. Setelah dapat recover Google account, barulah diorang akan fix korang punya YouTube channel. Walaupun kadang-kadang macam selepas 10 jam 1 hari begitu korang punya Google account ataupun YouTube di terminate oleh YouTube, tapi sebenarnya bukan bermakna dia ban forever, tetapi sebenarnya dia membantu supaya hacker-hacker ni tidak dapat akses apa-apa lagi ataupun recover daripada pihak ketiga untuk akses kepada korang punya YouTube. Setelah itu barulah macam aku perlu fill out form sampai pukul 5 petang, lepas tu pukul 8 malam lagi, lepas tu 9 malam lagi. Selepas itu, selepas 24 jam itu barulah berjaya pada tengah malam gitulah, barulah dapat YouTube channel aku kembali tanpa ada sebarang gangguan lah. Tapi gangguan dia pun contoh macam semua video tu jadi private, so just unprivate semula untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada dalam korang punya YouTube. Dan step yang seterusnya, bila korang sudah dapat YouTube korang kena pastikan korang punya Google account itu mempunyai 2 step verification, guna passkey, guna handphone korang, log out semua peranti ataupun handphone ke ataupun mana-mana yang korang login guna korang punya email. Seterusnya korang boleh cek juga korang punya email tu selamat ke tidak di Have I Been Pwned. Daripada sini macam aku cek sendiri aku punya email, aku dapati terdapat data breach, IP address, email address, password, phone number, physical address, username di breach di dalam account ni, termasuk 123RF, Dubsmash, Gravatar, Malindo yang pernah di data breach juga, Nitro, R2 Games, Shopback. So semua ni memang bahaya sekali. Termasuklah aku punya Facebook pun tidak dapat recover sampai sekarang ni, dan juga masih lagi mencubalah untuk recover macam mana, dan kita tengok perkembangannya seterusnya lah apa yang berlaku kepada channel aku punya FB tu. So aku pun buka FB baru, aku tinggalkan FB lama tu, tapi memang habislah aku punya page yang aku sudah create sebelum ni, memang tidak dapat untuk di recover balik. So itu daripada aku, terima kasih for watching, jumpa lagi next time.